Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam siaran Garasi. Hari ini 25 bulan Mei 2021 bersamaan dengan 13 hari bulan Syawal 1442 Hijrah. Tentulah ramai orang akan bercakap tentang dua isu besar yang berlaku dalam tempoh 24 jam, termasuk kemalangan LRT semalam. Tapi saya rasa saya tak akan carry dalam editorial sebab itu adalah straightforward news. Saudara follow je dalam berita yang ada. Tak perlu kita editorialkan because bagi kes-kes berita macam ni kita anggap sebagai straightforward news. So tak payah saudara bangkit dan discuss dalam stream hari ini. Kerana saudara boleh membacanya daripada laporan media. Kerana saya pun tak berada dalam keadaan mempunyai authority dan mempunyai cukup maklumat untuk memberi kesimpulan ataupun editorial mengenai insiden yang paling besar lah saya rasa dalam sejarah pengangkutan awam sejak komuter MRT dan LRT diperkenalkan di negara ini pada sekitar 1998. Apa yang saya akan sentuh malam ini adalah angka yang kita capai hari ini, iaitu 7,289 jangkitan. Berarti hari ini hari ke-7 kita melepasi paras 6,000 dan akhirnya hari ke-7 juga kita telah mencipta 7,289 jangkitan. Itu tajuk yang Mahfuz post, iaitu setelah 7 hari 7K kes COVID-19. Untuk pengetahuan saudara bahawa secara mentalitinya kita kena bersedia bahawa angka ini akan mencapai terus, dan saya punya jangkaan bahawa pada penghujung bulan Jun atau awal bulan Julai, penghujung bulan Jun dan awal bulan Julai adalah tidak mengejutkan sekiranya kita mencapai 10,000 kes. Dalam keadaan sekarang tuan-tuan, apabila PKP ini hanya diperketatkan, result untuk mendapatkan pengurangan kes adalah mustahil. Apa yang sedang dilakukan sekarang adalah hanya setakat memperlahankan jangkitan. Berarti potensinya, kita tahu bahawa kita boleh mencapai angka 5 digit, 10 atau 12,000 kes. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang hanyalah sekadar memperlahankan. Kerana permainannya, saya bagi tahu pada saudara, adalah menanti kehadiran Jun, Julai dan Ogos apabila bekalan vaksin mula banyak dan mencukupi untuk kerajaan melancarkan apa yang sebut sebagai revolusi vaksin lah bagi saya. Pada ketika itu penggiliran ataupun apa-apa saja boleh dikeluarkan untuk membolehkan vaksin dijalankan. Jadi apa yang dilakukan sekarang hanyalah kita panggil buying time, membeli masa sehingga kita memiliki vaksin yang cukup tanpa merencatkan ekonomi. Tetapi pada waktu yang sama, harga yang perlu dibayar adalah kita akan melihat peningkatan kes. Dengan mengetatkan sedikit syarat, iaitu mengurangkan jumlah waktu daripada 6 pagi ke 12 malam yang 18 jam tu. Sekarang keadaan kerajaan ketatkan dia kepada sekitar 12 jam, iaitu 8 pagi hingga 8 malam. Saya tak nampak kata pergerakan dan juga interaksi individu yang sepatutnya digunakan dalam teknik pemutusan rantaian atau melandaikan lekuk jangkitan ini dilaksanakan, sebab apa yang diketatkan sekarang tidak menghala ke situ. Untuk pengetahuan saya saudara, pagi tadi, kerana ini adalah hari pertama kita bercakap mengenai pelaksanaan apa yang disebutkan mengetatkan ni. Ramai orang bagi tahu bahawa train walaupun dikurangkan 50%, tetapi saudara dah lihat dah visual yang viral, semua stesen train komuter dan juga LRT padat. Bererti kita mungkin mengelak daripada kluster kluster train, tetapi kita akan berhadapan dengan kluster stesen LRT, MRT dan juga stesen kereta api. Saudara pun dah tahu dah bahawa apabila kerajaan berfikir bahawa secara strateginya mereka meminta 80% kaki tangan awam bekerja dari rumah, dan sektor swasta pula hanya dibenarkan menggunakan 40% saja kaki tangan untuk bekerja. Tetapi itu tidak menampakkan sebarang gambaran bahawa sektor perkhidmatan awam, terutama penggunaan train, berkurang. Ini memberi gambaran kepada kita bahawa kita tak boleh lagi pergi pada kertas aman, tuan-tuan, untuk memastikan semua berjalan dengan lancar, kerana ada banyak perkara dia berlaku kerana strategi yang tidak tepat. Tapi kita tak boleh mendapat strategi yang tepat juga, saudara. Apabila bermain judi ni, tuan-tuan, dia tak akan dapat strategi yang tepat.
saudara hanya boleh sedikit menggunakan kecekapan dan tafsiran, tetapi ketepatan ada keputusan yang tepat tak boleh terhasil daripada permainan judi. Itu yang saya kata perjudian poker ni, antara buka kad sama ada kita ingin menang kad ekonomi ataupun kita kena menang kad kesihatan. Kita telah memilih untuk menjadikan permainan poker ni, daun satnya itu, daun utamanya itu adalah dikawal oleh permainan ekonomi. Jadi kalau besok lusa angka turun meningkat, tuan-tuan, dia hanyalah usaha untuk memperlahankan lekuk jangkitan. Berarti dengan kes pulih yang juga tinggi, berarti dengan kes pulih, saya tahu bagaimana kad ni dibeli. Saya tunjuk kepada saudara apa yang boleh saya anggap sebagai perkiraan kerajaan. Kad ekonomi dibeli adalah kerana potensi kadar kepulihan masih lagi berada dalam sekitar 89 ke 90%. Itu yang terkini kita tahu. Walau dulu kita pernah mencapai 94% kadar pulih, iaitu mereka ditahan dan mereka pulih. Tapi kita kena jatuh pada parah 89 hingga 90%. Berarti masih lagi tinggi kadar pulih. Cuma kita terpaksa menerima risiko bahawa kadar kematian meningkat dengan mendadak. Kalau anda ambil saja purata bulan Mei yang akan berakhir sekitar seminggu lagi, kita boleh menganggap bahawa kita menerima purata kematian sekitar 30 ke 41 hari. Kalau saya ambil 30, berarti 1,500 kes kematian bagi bulan Mei. Kalau ambil 40, tinggi sikit, puratanya mungkin mencapai hingga 1,200. Kalau ambil 50 adalah 1,500. Jadi kita anggap bahawa dalam keadaan sekarang kita akan menerima angka kematian antara 1,200 hingga ke 1,500. Kerana hari ini angka kematian yang didaftarkan adalah 60. Berarti kadar kematian yang menjadi begitu tinggi, dan kedudukan kematian ini juga adalah bukan kad yang mestinya menghentikan pergerakan ekonomi. So saya gambarkan dua. Angka jangkitan yang tinggi dengan kadar kepulihan 89 hingga 90%. Memberikan gambaran bahawa tak perlu ditutup ekonomi yang menyumbang 2.4 bilion ringgit sehari kepada Malaysia. Yang kedua juga angka kematian, walaupun meningkat daripada ke paras 60 lah, kalau minggu-minggu seterusnya 50 dan 60 ni akan kekal, berarti kita akan mencapai angka kematian bulanan antara 1,500 hingga 1,800. Kalaulah kadar jangkitan kekal pada purata 5,000, berarti kita akan menerima 150,000 kes sebulan. Itu perkiraan ya. Dan sekiranya kita tengok daripada kadar kenaikan mereka yang aktif, kes aktif sekarang dah capai 60,000. Berarti dengan kadar isolasi yang dibuat dan 90% akan pulih. Berarti perkiraannya adalah setiap 10,000 orang yang masuk dan mendapatkan rawatan, bagi tempoh isolasi antara 10 hingga 14 hari, akan ada 900 orang yang dibebaskan bagi setiap 1,000. Kalau 10,000 akan ada 9,000 orang yang akan pulih. 1,000 orang ni mungkin mereka yang kemudiannya perlu mendapat rawatan yang lebih panjang ataupun yang ada dalam sistem tertunda, iaitu sentiasa berada dalam keadaan ditahan untuk dirawat. Jadi saya bagi tahu pada saudara bahawa bersedia kerana kita akan pergi kepada satu permainan yang siapa berdisiplin dan siapa berusaha untuk menjarakkan dirinya daripada jangkitan, bererti dia akan selamat dalam permainan ini. Sesiapa yang merasa bahawa dia reda dan hentam keromo untuk berdepan dengan kehidupan tanpa melihat jangkitan ini adalah jangkitan terdedah kepada semua orang tanpa mengira apa. Untuk saya beritahu pada saudara bahawa waktu saya stream 64,000 tu, kes kanak-kanak, hari ini barulah Menteri Kesihatan memberi fokus sidang akhbar khas untuk menyatakan bahawa COVID-19 kini menyerang dan membunuh kanak-kanak, iaitu dengan 64,000 kes yang membabitkan kanak-kanak. COVID-19 telah menjadi antara satu ancaman besar dengan 12% mereka yang dijangkiti adalah kanak-kanak. Untuk kita punya perancangan herd community ataupun dipanggil kekebalan kelompok ni, kita tak menyenaraikan kanak-kanak. 28 juta vaksin yang disediakan, kita menyasarkan 80% kekebalan kelompok. Kita tidak menyediakan vaksin untuk kanak-kanak. Hingga hari ini kerajaan belum lagi membuat keputusan mengenai kanak-kanak, dan saya tak fikir kata dalam masa terdekat kerajaan akan menambah lagi kenyataan dengan mengatakan kita akan mengikuti beberapa negara maju, termasuk Singapura yang mula menyuntik mereka yang berusia 12 tahun. Tapi untuk pengetahuan saudara, kalau saudara tengok data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, angka kanak-kanak yang berusia 6 bulan ke bawah juga tinggi yang dijangkiti. 6 bulan ke bawah juga tinggi yang dijangkiti. Kemudian dia panggil kemudian angka yang seterusnya 2 tahun hingga ke 12 tahun adalah kumpulan yang paling tinggi dijangkiti. Jadi kita tak, kalaulah kerajaan mengeluarkan kenyataan akhbar lah mengenai mereka ingin memvaksin kanak-kanak, berarti ini adalah ruang untuk semua orang mengecam Kementerian Kesihatan.
Kerana rakyat Malaysia berada dalam keadaan sekarang ni semuanya adalah bersedia untuk kecaman. Sebab tu tuan-tuan, kempen kita untuk bergerak ke hadapan dengan pandangan yang lebih positif gagal dilaksanakan. Kerana sebahagian besar semua orang berada dalam keadaan naratif untuk mencari keburukan dan mencari siapa yang perlu dipersalahkan. Balik kepada Board 25 tu, di mana budaya kita adalah apabila berlaku satu masalah, mestilah ada seorang yang menjadi pemasalah atau sekumpulan orang yang menjadi kumpulan masalah. Oleh kerana keadaan politik telah pun merunut dalam keadaan yang memburuk, kerana kita memasuki pusingan jangkitan wabak COVID-19 dalam bulan Mac yang serius tu, 2020 dan Februari adalah berlaku peralihan kerajaan yang mencetuskan kontroversi politik. Berarti kita telah meletakkan keseluruhan usaha untuk memulihkan negara ini daripada COVID-19 dengan menggunakan perspektif politik. Jadi datang hatred, datang kemarahan, dan kemarahan itulah kemudiannya disalurkan serentak. Apabila kita bercakap soal politik, kita akan menyalurkan kemarahan politik. Dan apabila kita bercakap soal kesihatan, kita akan menyalurkan kemarahan politik dalam kesihatan. Ini menjadikan keadaan yang menjadi lebih sukar yang saya rasa. Cuma saya berterima kasih kepada saudara Razin Muhammad Razin Cik Mut, pengurusi Munsyid yang menaikkan status hari ini. Saya rasa itu status yang patut semua orang share, sama ada anda juga mengalami masalah yang sama. Sebab semalam saya bercakap dengan seorang rakan daripada KL, ya, ibunya di Kuala Selangor. Ketika vaksin 1.2 juta vaksin yang dibuka pada golongan 60 tahun ke atas untuk didaftarkan di bandar-bandar utama sebelah pantai barat, berbanding open card untuk 268,000 vaksin yang dibuka dulu, di mana saya daftar dan saya akan disuntik pada 4 dari bulan Jun ni, vaksin tu sold out dalam tempoh 3,5 jam. Tetapi apabila itu hanya untuk Lembah Kelang, tetapi apabila dibuka untuk golongan 60 tahun ke atas, fasa 3, mereka yang tidak berada sebagai barisan hadapan, warga tua yang tidak berasa dalam comorbidity, iaitu penyakit kritikal, tetapi golongan 60 tahun ke atas yang berada dalam fasa ketiga, angkanya sangat perlahan. Hingga hari ini kerajaan membuka daftar tersebut kepada open card, di mana AstraZeneca yang 1.2 juta vaksin yang ada sekarang ni dijadikan open card, dibuka kepada semua golongan. Kerana dalam tempoh 24 jam kerajaan gagal mendapatkan sold out ataupun full lock bagi 1.2 juta vaksin ni. Ramai orang memberitahu bahawa isu sebenar adalah kerana mereka yang berusia 60 tahun tidak tahu mendaftar. Berarti mereka tak faham bahawa walaupun mereka telah mendaftar dalam MySejahtera, kebanyakan mereka masuk kembali ke MySejahtera untuk mendaftar yang mereka adalah orang yang memerlukan vaksin 1.2 juta vaksin AstraZeneca yang ditawarkan. Jadi ramai anak-anak terpaksa membantu ibu bapa membuat pendaftaran secara panggilan telefon. Kerana ibu bapa tak faham mereka harus masuk ke web www.vaksin.gov.my tu. Menjadikan timbul kekeliruan kerana warga tua tak familiar. Satu adalah menggunakan apps MySejahtera. Yang satu lagi adalah menggunakan pendaftaran semula dalam sistem web www.vaksin. Ini menjadikan kerajaan tak mengumumkan berapa jumlah. Saya fikir dia angka yang rendah. Jadi kerajaan rasa macam agak memalukan kalau dia mengumumkan bahawa sambutan vaksin tersebut, pada saya mungkin kurang daripada 20% tu. Ini jangkaan saya je, bukan data tuan-tuan. Di mana mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang berada di bandar-bandar utama di sebelah pantai barat tidak mendaftar vaksin ni, saya fikir pertama adalah bukan kerana kurangnya respon ataupun golongan anti vaksin, tetapi adalah kerana sistem tu tak cukup untuk dikempenkan. Ini juga bersangkut banyak tuan-tuan adalah dengan cara kita berkempen. Kerana serangan dan bebanan ke atas kerajaan terlampau banyak untuk menjawab isu-isu yang tidak perlu. Serangan-serangan yang diberikan oleh masyarakat. Kalau diguna dalam sistem media sosial, maka kita panggil netizen. Perdebatan dalam netizen mengenai vaksin adalah perkara-perkara yang tak perlu, hingga kita tak ada ruang. Setiap individu yang boleh memainkan peranan untuk berkempen secara besar-besaran untuk menyedarkan mereka yang taklah begitu celik IT. Berarti generasi saya ni yang tak begitu celik IT. Tapi saya bernasib baik kerana apabila saya masuk ke ruangan Malaysia Kini dalam story dia tu, Malaysia Kini telah memainkan peranan, dia telah letak button point di sini. Berarti tengah-tengah je baca story tu tuan-tuan,
Malaysia Kini terus saja bagi button point. Saya klik button point tu, saya terus masuk ke www tersebut. Itu kekemasan yang macam saya ni, nasib saya baik adalah kerana sistem beralih ke web tu telah disediakan oleh Malaysia Kini. Berarti saya baca dan saya rasa, oh ini peluang untuk masuk. Saya tak perlu tercari-cari www. Di mana Malaysia Kini mengakhiri ayat bagi mereka yang berminat, anda boleh mendapatkannya di sini. Saya klik di sini, terus saja saya masuk ke web tu. Itu antara perkara-perkara yang tak ramai orang main. Kalau saya fikir kata semua orang yang memiliki Facebook, terutama mereka yang mempunyai komuniti yang besar lah tuan-tuan, macam-macam lah, komuniti memasak, dekor rumah, tunjuk kereta, tayang baju, tayang harta, tayang gelang emas, tayang rumah besar, tayang kasut, tayang jeans, apa semua ni, memainkan peranan seperti mana Stephen Gang, editor Malaysia Kini dan rakan-rakan medianya yang berfikir bagaimana nak membantu rakyat Malaysia. Mereka menggunakan hanya perkataan di sini. Jadi saya baca berita tu terus jumpa di sini. Tapi tentulah warga tua adalah bukan golongan pembaca Malaysia Kini. Berarti warga tua kebanyakannya tu tidak cenderung untuk baca Malaysia Kini, terutama mereka yang tinggal di kawasan suburban, iaitu bukan bandar utama. Tapi sekiranya perkataan di sini itu digunakan oleh ramai admin yang ramai follower, tuan-tuan, kita akan merasakannya lebih mudah untuk menggerakkan sistem digital ni. Salah satu yang saya kesalkan tentang Garasi TV adalah kami juga adalah kumpulan yang tidak mahir menggunakan apps. Kalau kami gunakan juga, tuan-tuan, mungkin saudara yang berada di sini yang nak cari jalan macam mana nak mendaftar, mungkin mendapat bantuan. So bila saya tengok Razin tulis dalam Facebook dia tadi, salah satu kekecewaan yang menyebabkan saya rasa menyesal dan bersedih adalah kerana Garasi juga mampu sekurang-kurangnya meletakkan link yang semudah tersebut, tuan-tuan. Tapi kita pun tak mampu berbuat. Tapi ini sesal yang juga saya tanggung sebab untuk pengetahuan saudara, kecekapan teknologi kami tak ke situ. Kami hanya kumpulan yang tahu on camera untuk jalan stream dan tidak mempunyai strength yang sangat kuat dalam apps teknologi Facebook. Itu menjadikan saya tak dapat menyumbang perkataan yang paling mudah, sama ada letak www ataupun semudah yang dilakukan oleh Malaysia Kini dengan hanya meletakkan perkataan di sini. Itu pengalaman saya, tuan-tuan. Kalaulah saya tak baca Malaysia Kini, saya pun tak tahu nak pergi www, daripada www saya nak key in. Jadi kegagalan ini berdasarkan apa status yang dinaikkan oleh saudara Muhammad Razin Cik Mut dan juga perbualan saya semalam dengan seorang pekerja sektor swasta yang memberitahu bahawa seharian dia kelang kabut menguruskan pendaftaran ibunya dan juga rakan-rakan ibunya di kampung yang berkumpul untuk tahu bagaimana nak membuat pendaftaran. Sebahagian daripada mereka walaupun telah diberi brief melalui telefon masih gagal mendaftar. Berarti sistem ni sangat complicated kerana option vaksin AstraZeneca walaupun ditawarkan dan ramai orang menginginkannya, tetapi mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang menjadi kumpulan pertama ditawarkan vaksin ni gagal adapt ataupun menyesuaikan diri. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada saudara, setiap kali kita melihat isu negara, kita hebohkanlah perkara yang perlu. Satu benda yang saya menyesal adalah saya juga ada sikap tak menghebohkan perkara yang penting, walaupun saya string pada saudara adalah perkara yang opitoria, tetapi kami mampu melakukan perkara yang lebih objektif pada masa yang tepat dengan tanggungjawab yang tepat. Jadi itu yang menjadikan hari ini vaksin itu dibuka untuk tawaran umum. Saya fikir kata mungkin esok akan sold out. Tetapi dia lebih menyedihkan adalah kerana pada peringkat awal dia menyasarkan golongan 60 tahun ke atas yang saya rasa mungkin dalam percaturan Kementerian Kesihatan vaksin ini lebih relevan untuk golongan yang berumur. Saya beritahu juga pada saudara, kalau saudara lihat kejayaan herd community atau kekebalan community, saya ada data dia, tapi saya tak sempat share dengan Mahfuz, tapi saya boleh cari dia data dia yang dinaikkan. Data ni dinaikkan oleh seorang Facebooker ni. Saudara pergi saja ke Facebook Fiona Russell, iaitu pergi saja ke Facebook Fiona FIONARUSSEL double L Fiona Russell ni. Dia telah menaikkan data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan United Kingdom. Bagaimana United Kingdom berjaya menurunkan kadar kematian 1,000 kes. Ini panjang lah, tuan-tuan. Maksudnya 1,000 kes kita bercakap ketika angka kematian di Eropah meningkat dengan tinggi pada kemuncak gelombang kedua, iaitu pada bulan April hingga bulan Oktober. Itu kemuncak 2020. Ketika gelombang kedua mencanak dengan begitu tinggi hingga England, UK melancarkan lockdown yang begitu banyak.
Tetapi angka kematian yang kini telah menurun pada purata 3 kes sehari. Berarti dalam tempoh Mac, dalam tempoh April 2020 hingga Mei, iaitu hanya dalam tempoh 13 bulan. United Kingdom yang menjadi sebahagian daripada kawasan bencana yang terburuk di Eropah ketika gelombang kedua melanda, mereka berjaya dalam tempoh 15 bulan mengurangkan kesnya daripada purata kematian 1,000 sehari kepada purata kematian 3 orang sehari. Sebab tu saudara akan boleh melihat sekarang England di England pun, kalau saudara tengok bola sepak ke apa, mereka sedang meraihkan dengan penuh tamasya. Walaupun stadiumnya tak padat, tapi kebenaran telah ada. Saudara tengok juga bagaimana apabila Turki gagal menyertai kempen ni dari segi pemvaksinan dan pembentukan kelompok imuniti kebal. UEFA telah menarik kembali hak Istanbul sebagai quarter final untuk Piala UCL, tapi dipindahkan ke Portugal. Kerana orang lebih yakin kedua-dua kelab, walaupun kedua-dua kelab yang final adalah kelab daripada England dan daripada United Kingdom, iaitu Chelsea dan juga Manchester City. Mereka memilih kerana pergerakan di kalangan negara zon hijau yang ada dalam komuniti Eropah yang berjaya melaksanakan herd community ni ataupun kelompok kebal ni telah mula menampakkannya. Cuma bezanya tuan-tuan, apabila United Kingdom melaksanakan benda ni, mereka menjadikan hukuman karma untuk orang yang enggan divaksin. Di mana orang yang enggan divaksin tidak dibenarkan merentas di mana-mana 27 negara yang menjadi negara Kesatuan Eropah. Berarti Kesatuan Eropah menjadi negara yang pertama, menjadi komuniti pertama dunia, di mana 27 negara pertama di dunia yang mengamalkan sijil hijau, iaitu green card vaksin bagi membolehkan sesiapa saja yang ingin merentas sempadan negara di antara 27 negara dalam Kesatuan Eropah mestilah orang yang telah dilengkapkan oleh 2 vaksin. So saya jelas dekat saudara itu je dulu untuk memberitahu bahawa kalaupun pada hujung bulan, saya meramalkan kata lepas raya kita akan capai 7,500, tapi agak perlahan. Dia capai 7,200, tapi angka dan ramalan bukanlah perkara yang penting. Tapi bahayanya telah mengetuk pintu. Dan saya rasa bahawa angka ini tak akan menurun. Kalau 6 hari kita capai 6,000, hari ke-7 kita capai 7,000. Kita kali pula 7,000 dalam masa 4 hari kita akan capai 8,000. Dan berarti bukanlah angka yang mengejutkan. Sekiranya pada bulan Jun kita akan mengalami jangkitan harian 8,000. Settle bab jangkitan, saudara jangan risaulah sebab kita boleh bagi tahu je ramai data membuktikan 89% daripada mereka yang jangkiti akhirnya pulih. Tetapi data yang paling menakutkan adalah jumlah peningkatan penggunaan wad di ICU, iaitu 700 lebih sekarang dengan mereka yang menggunakan mesin bantuan pernafasan mencecah 400 orang. ICU di Selangor telah mencapai 113%, berarti dia overload. 113% di Lembah Kelang. Berarti tuan-tuan, wad biasa sekarang ni di-convert menjadi wad ICU. ICU ni yang pentingnya adalah mesin pernafasan je tuan-tuan, dan pengasingan yang lebih detail serta pemantauan ke atas pesakit yang berada pada tahap 4 dan tahap 5. Dah jam. Sebab tu saudara tak terkejut melihat sebahagian daripada mereka yang diisolasikan di pusat isolasi mati mengejut. Kerana jurang untuk meletakkan tahap 3 yang serius tapi tak memerlukan bantuan oksigen dengan tahap 4. Mereka yang memerlukan bantuan oksigen tetapi tidak perlu dikomakan. Jurang tu sangat nipis. Sebab tu banyak video yang saudara lihat, yang saudara peroleh daripada MAEP, bagaimana rawatan manual untuk menyelamatkan mereka yang dirawat dalam pusat isolasi yang kemudian berubah menjadi pesakit kecemasan. Meninggal. Saya rasa video ni akan terus ada je daripada masa ke masa, kerana ini adalah sebahagian daripada kad kesihatan yang perlu kita bayar, iaitu melihat kematian yang mengerikan ketika kita memilih untuk memastikan. Datanya saya dah dapat tuan-tuan. Hari itu saya kata antara 1.1 juta ke 3 juta orang yang akan terimpak kalaulah kerajaan melaksanakan full PKP atau lockdown. Kementerian Kewangan telah mengeluarkan datanya adalah 2.8 juta orang. Mereka yang berada dalam sektor non-normal. Pekerjaan itu istilahnya dipanggil non-normal, iaitu pekerja rencam. Dulu saya sebut pekerja rencam, iaitu mereka yang bergaji hari, mereka yang meniaga, mereka yang menjalankan kerja persendirian. Datanya tak ada, walaupun bukan data Jabatan Perangkaan, tetapi datanya lebih valid kerana dia dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Kerana nak memastikan 2.8 juta orang ini tidak kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Tuan-tuan, kalau saya ambil 2.8 juta ni dengan menganggap bahawa separuh daripada mereka
adalah datang daripada isi rumah yang berbeza. 2.8 juta, mungkin anak dan ayah tu dikira sekali, suami dan isteri dikira sekali. Saya ambil data mudah sebab 2.8 juta ni tak dipecahkan kepada isi rumah. Dia hanya menyebut 28.8 juta pekerja. Tapi data ni tidak memberitahu kita berapa pula isi rumah. Kita ada 7.6 juta isi rumah. Sekiranya data ni diseparuhkan, bahawa setiap satu pekerja, 2 orang datang daripada isi rumah yang sama. Sama ada suami isteri bekerja atau bapa dan anak yang bekerja. Berarti kita ada 1.4 juta isi rumah. 1.4 juta isi rumah daripada 7.6 juta isi rumah di seluruh negara adalah angka yang tinggi. Kerana 1.4 juta isi rumah sekiranya kehilangan langsung punca pendapatan, iaitu zero punca pendapatan, sama ada suami dan isteri kehilangan pekerjaan dalam 1.4 juta isi rumah ni, ataupun seorang yang memangnya kehilangan isi pendapatan, berarti akan berlaku kemesetan kewangan yang teruk. Apa yang saya nak rasionalkan pada saudara malam ni adalah tidak memihak sama ada kita total lockdown ataupun kita pilih kad kesihatan, kerana kita tidak berada di situ. Kita rakyat biasa, kita tak berada dalam proses membuat keputusan. Di bawah Ordinan Akta Darurat, yang membuat keputusan adalah Majlis Keselamatan Negara. Yang akan mempengaruhi setiap keputusan adalah Kabinet. Berarti Majlis Keselamatan Negara berbincang dan mendapat data, dibentangkan di Kabinet oleh wakil kerajaan yang berada dalam MKN tu, iaitu 3 orang. Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Menteri Kanan Kluster Keselamatan. Kita ada juga dalam MKN adalah Dr. Adam Baba dan Khairi Jamaluddin, mereka yang mengetuai operasi vaksin. Kabinet meluluskannya dan kemudian MKN akan kembali mengumumkannya, dasar-dasar yang dibuat. Jadi saya nak mengingatkan saudara je, kalau 5 atau 6 hari daripada sekarang kita melangkau angka 8,000, dia bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dan sekiranya kita kekal boleh bertahan dengan purata kematian 70 kes sehari, ataupun kali dengan angka lebih besar lah 2,100 kes sebulan bagi tempoh Julai, sehinggalah YB Kerry mengatakan apabila vaksin Sinovac mula datang sebagai kumpulan pembekal vaksin yang besar, dan Malaysia bersedia untuk melaksanakan pemvaksinan secara besar-besaran pada bulan Julai, Ogos nanti, tuan-tuan. Hujung Jun dah dikatakan dalam kenyataan Perdana Menteri bahawa ada jaminan pada hujung Jun. Tetapi saya anggap kata Julai, Ogos dan September akan menjadikan bulan di mana jumlah mereka yang mendaftar dalam MySejahtera tu jauh lebih rendah daripada jumlah vaksin yang ada. Saya percaya bahawa kerajaan akan menggunakan Ordinan Akta Darurat. Ini saya percaya, tuan-tuan. Saya percaya kerajaan akan menggunakan Ordinan Akta Darurat untuk menjadikan suntikan ini wajib. Kerana sekiranya Malaysia berbelanja hingga 3 bilion kos beli ubat, vaksin, 3 bilion. 2 bilion lagi adalah kos operasi untuk membolehkan 600 lebih pusat pemvaksinan, pembelian barangan untuk membuat storage vaksin. Kita dah belanja 5 bilion dengan menggunakan tabung kewangan, tabung KWAN tu. Kita yang menjadi isu yang saudara petikai kan, dan ahli politik petikai, kita dah ada spend 5 bilion. Sekiranya vaksin tu datang dan dia hanya menjadi barangan simpanan dalam stok peti sejuk, tuan-tuan, dia akan merugikan negara ni. Dan kemudian apabila dia merugikan negara ni kerana kita telah berbelanja 5 bilion sedangkan kita mengalami kekurangan, iaitu sekitar 40% saja yang mendaftar dalam MySejahtera. Saya percaya kerajaan akan melancarkan apa yang dipanggil sebagai menggunakan Ordinan Darurat ni sebagai mewajibkan mereka yang boleh divaksinkan. Berarti mereka yang hanya berjaya mendapat surat pengecualian vaksin daripada pihak hospital saja boleh mengemukakan surat pengecualian vaksin untuk tidak divaksinkan. Ini adalah ramalan saya. Kerana dengan data yang ada, dengan kewangan yang ada, dengan respon yang ada dan dengan mentaliti rakyat Malaysia yang, saya tak kata mereka anti vaksin, tuan-tuan, tapi Bok 25 akan sentiasa mengatakan bahawa kalau dia susah tak payahlah. Yang ini budaya orang Melayu lah, tuan-tuan. Selalunya apabila sesuatu yang begini lah, tuan-tuan, kita ada sifat kalau dia menyusahkan, kenapa nak bersusah payah? Jadi kalau dia susah, kenapa nak bersusah payah? Kalau pendaftarannya susah, kenapa nak bersusah payah? Kalau nak mendapatkan akses ke tempat vaksin itu menjadi payah, kenapa perlu bersusah payah?
Kerana kita tak pernah melalui satu proses di mana bangsa ini perlu bergerak dan berfikir secara proaktif serentak. Kita tak pernah melalui di mana 100% negara bangsa ini perlu mempunyai sikap proaktif yang serentak. Maka nak membentuk komuniti kebal imunisasi ini tak akan berjaya. Jadi saya yakin pertama dengan angka yang ada, walaupun YB Carey pada perkiraan awalnya dia tak boleh begini YB Carey, kalau saudara cari balik Carey Jamaluddin vaksin mandatori, saudara akan dapat story ni kira-kira 3 bulan sudah. Dia mengatakan bahawa pada bulan September, pada waktu tu perkiraan YB Carey bahawa vaksin akan ada dalam stok yang banyak pada bulan September. Okey, dia kata dia akan menggunakan kabinet untuk memandatorikan vaksin ni. Dengan menggunakan kabinet bererti. Tapi pada waktu tu kita berfikir bahawa darurat akan berakhir pada 1 hari bulan Ogos tahun 2021. Bila darurat berakhir, maka ordinan darurat tak boleh dipakai. Tetapi dengan keadaan sekarang, saya yakin tuan-tuan, darurat akan disambung hingga Februari, di mana apabila Kementerian Kesihatan membentangkan data frasa suntikan ni untuk membentukkan Malaysia menjadi herd community ataupun kelompok kebal imunisasi ni, yang di-Pertuan Agong akan bersetuju dengan menitahkan bahawa atas faktor kesihatan dan memastikan vaksinisasi berjaya, kerana kita telah berkorban banyak ni tuan-tuan, dengan meneruskan ekonomi dan kemudian membiarkan kadar jangkitan tumbuh tinggi walaupun dalam kadar yang lebih perlahan dalam usaha kerajaan menggerakkan rakyat Malaysia hanya 8 jam saja dapat bergerak daripada tempoh yang lama adalah 16 jam. Kita dah banyak buat tuan-tuan. Dan kemudian kita telah mengambil langkah berbelanja 5 bilion untuk menyediakan fasiliti. Dan pada waktu yang sama tuan-tuan, kita tak boleh menerima hakikat apabila seorang itu bersifat anti vaksin secara diam. Begini tuan-tuan. Orang anti vaksin ni dia tak tulis dekat dahi dia anti vaksin. Orang yang malas nak daftar dekat vaksin ni dia tak ada dahi, dia kata saya malas daftar. Cuma apabila mereka dijangkiti, bererti mereka telah berada dalam tanggungjawab kerajaan. Walaupun pada peringkat awalnya orang-orang individu ni tuan-tuan, dia adalah kumpulan cakap kencang yang mengatakan vaksin itu, vaksin ini, vaksin adalah agenda Yahudi, vaksin adalah agenda Illuminati, vaksin adalah agenda New World Order, vaksin menjadikan kita adalah makhluk yang akan dikawal oleh Bill Gates. Ini masa dia cakap. Tetapi apabila dia dijangkiti tuan-tuan, kita tak boleh menafikan hak dia untuk mendapat rawatan kesihatan. Bahawa undang-undang dalam negara ini tidak boleh mengatakan bahawa kerana saudara tak mahu divaksin, maka kami akan hantar kepada saudara pada satu kemah di mana saudara akan mati. Kerana ketika tawaran vaksin dibuat, anda menolaknya. Maka ketika anda jangkiti, kami terpaksa membiarkan anda mati. Kita tak berada dalam polisi itu. Ini menjadikan kenapa usaha untuk menjadikan vaksin ini sebagai wajib perlu diadakan. Kerana begini tuan-tuan, apabila golongan kelompok ini telah divaksin, kita menanggung kos rawatan vaksin 5 bilion. Dan kita mencapai angka mereka yang bersetuju untuk vaksin rendah, iaitu sekitar 40 lebih peratus, tak capai 50%. Berarti negara ni akan kekal sebagai negara bukan zon hijau, di mana orang-orang degil yang tak mau vaksin kerana satu, mereka anti vaksin, dan kedua, mereka adalah dalam kelompok kalau dah susah, buat apa nak bersusah-susah. Ini mentaliti Bok 25 rakyat Malaysia ni. Akhirnya negara ni tak sudah tuan-tuan. Ekonominya tak boleh dibuka, walaupun kita orang yang pro vaksin telah pun pergi mendapatkan vaksinisasi, kita akan diganggu oleh jangkitan mereka yang tak mau berusaha untuk divaksin. Di mana hospital kekal penuh, kos rawatan akan meningkat tinggi. Angka jangkitan harian akan menjadikan negara-negara lain tidak akan membuka sektor ekonomi mereka kepada Malaysia, terutama sektor ekonomi pelancongan. Kita tak akan mendapat Green Lane Country. Hanya kerana kita terpaksa menanggung akibat orang yang degil dan tak mau divaksin. Orang yang percaya ayat nyok ni, kumpulan-kumpulan maktih dan ayat nyoknya ni, kemudiannya akan menjadi beban yang besar apabila kita kumpulan yang pro vaksin telah menyelesaikan tanggungjawab kita pada negara. Jadi saya percaya kalaulah vaksin ini telah berada mengikut jadual yang di-brief oleh YB Carey Jamaluddin kepada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri menyatakannya dalam wawancara secara langsung yang disiarkan oleh Bernama baru ni, bahawa Julai keperluan vaksin akan mula melebihi daripada senarai mereka yang sudah pun mendaftar dalam MySejahtera. Saya fikir ordinan darurat akan diguna pakai untuk menjadikan vaksin ini wajib. Itu je saya brief saudara, untuk saudara lihat frasa yang seterusnya, opitoral, iaitu pandangan saya berdasarkan data yang saya kumpul, maklumat yang ada, senario yang ada. Saya percaya bahawa satu, kalaupunlah kita tak menanti hingga
kita tak perlu menanti hingga perintah darurat disambung. Yang saya jangka akan disambung daripada 2 hari bulan Ogos sehingga penghujung bulan Februari bagi melengkapkan jadual asal. Di mana dalam jadual asal pemvaksinan negara kita pun 28 juta vaksin hanya boleh dicapai pada penghujung bulan Februari. Wabi Jamaluddin memberi jawapannya yang lebih pantas, mengatakan insyaAllah pada hujung bulan Disember. Jadi tanpa ordinan darurat, iaitu mewajibkan vaksin, kita tidak akan mencapainya. Ada beberapa visual yang disebarkan di Rusia, saya tak dapat share pada saudara. Saya sebut beberapa, saudara dah lihat. Visual di mana pemvaksinan rumah ke rumah secara paksa dilaksanakan di Rusia dengan menggunakan Angkatan Tentera dan Doktor Angkatan Tentera. Kalau saudara dapat video tu, saudara tengok je. Saya percaya itu adalah video vaksin kerana kesemua pegawai kesihatan dan anggota polis yang membuat rondaan rumah ke rumah tu, pecah pintu, tangkap, cek dan terus suntik. Atau mereka yang tak disuntik diseret dan dikumpulkan di tempat pemvaksinan secara paksa tu, disuntik. Saya tak boleh share video tu kerana video tu datang daripada viral. Saya hanya akan share kepada saudara sekiranya video itu datang daripada sumber berita yang ada legitimasi, ada yang legit. Itu je. Kalau ada soalan, saya akan ambil soalan. Untuk vaksin Sinovac, ada yang kata dia dah terima vaksin Sinovac, tapi bagaimana kalau untuk dia keluar negara, contoh ke Eropah dan Amerika yang tidak menerima Sinovac? Saya tak faham. Oh, okey. Anda bercakap mengenai Sinovac tidak diiktiraf. Tak timbul, tuan-tuan. Itu adalah fitnah dan dusta belaka. Vaksin yang mana digunakan oleh negara-negara ahli WHO. Begini, tuan-tuan. Saya beritahu, tuan-tuan. Vaksin yang digunakan oleh negara WHO. 163 mungkin lebih. Sekarang saya rasa 209 negara dijangkiti. Saya rasa kita anggaplah 209. Ingatlah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan keliru dengan kenyataan Arab Saudi yang hanya menerima vaksin Pfizer dan juga vaksin AstraZeneca untuk haji. Kerana apa yang dikeluarkan Green Lane yang dipandukan oleh Arab Saudi berdasarkan Green Lane semasa untuk musim haji. Yang kemungkinan tahun ni tak ada pun. Dengan angka yang masih mencanak dan dunia masih mengalami jangkitan varian yang berbahaya tu, iaitu varian Afrika dan juga varian India. Varian India ni kini dah menjadi varian global dah, sebab lebih daripada 40 negara dah ada varian ni. Dan kejutannya, untuk hari ini saja kita telah mengesahkan 13 kes hari ini saja adalah varian Afrika. Satu kes adalah varian UK. Berarti varian Afrika dah merebak dengan luas kalau tengok data hari ini. Saya ada datanya, mungkin Bafus boleh share dengan anda. Begini ambil faham ni, dengar. Jangan duk popek posting, lepas tu besok sakit masuk soalan lagi tanya, saya akan melenting. Saya mood tak baik betul tuan-tuan hari ni. Mood saya betul-betul tak baik. Saya jelaskan sekali supaya saya faham. Semua negara WHO yang menggunakan vaksin, berarti mereka telah menggunakan vaksin yang telah mendapat apa istilah dipanggil sebagai kelulusan kecemasan. Okey, kelulusan kecemasan. Walaupun Malaysia tak menggunakan vaksin Moderna AS, tetapi vaksin Moderna AS telah diiktiraf untuk dipakai. Berarti lulus. Sinovac tak dibeli oleh pasaran Eropah kerana pasaran Eropah lebih awal telah membeli vaksin yang mudah untuk mereka dapat. Begini, tuan-tuan, kerana Sinovac dikeluarkan oleh China. Sedangkan di Eropah mereka memiliki 2 vaksin yang mudah diakses, yang boleh dibeli dengan mudah. Satu adalah vaksin Pfizer dan kemudian datang vaksin AstraZeneca. Kemudian mereka ada option lagi dalam pasaran Eropah, vaksinnya adalah vaksinnya adalah Moderna AS. Kemudian Eropah dapat lagi satu vaksin yang mudah, iaitu Johnson & Johnson. Dan Eropah dapat satu lagi vaksin yang mudah, Sputnik 5. Menjadikan Eropah tak perlu mendapat pembelian vaksin daripada Sinovac. Jadi Malaysia pakai Sinovac. Sinovac adalah vaksin yang sama diiktiraf oleh WHO sebagai vaksin yang mendapat kelulusan sementara, kecemasan. Berarti standard Sinovac dalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia sama macam Pfizer, sama macam AstraZeneca, sama macam Moderna AS, sama taraf dia macam Johnson & Johnson, dan sama taraf dia seperti Sputnik 5. Cuma dia tidak digunakan Eropah berdasarkan kepada geografi. Kerana dia dihasilkan di China, kegunaan demand di Asia sangat tinggi, maka Sinovac juga menggunakan pasarannya kepada rakan Asia. Kerana negara-negara Eropah telah mengutamakan rakan Eropahnya. Sebagai contoh, saya beritahu kepada saudara, akses kita kepada Pfizer sangat rendah. Sebab tu kita dapat Pfizer first batch, second batch tak masuk-masuk lagi. Kita dapat AstraZeneca.
Kita dapat AstraZeneca first batch hanya 268,000 vaksin. Hari ini kita dapat 1.2 juta. Sedangkan vaksin yang akan datang daripada kita dapat 268,000 first batch daripada AstraZeneca, 1.2 juta daripada AstraZeneca. Vaksin yang akan datang dalam first batch daripada Sinovac ni tuan-tuan, terus 6 juta lebih dos. Berarti boleh ready untuk 6 juta orang yang disuntik. Jadi saudara jangan salah faham. Ingat saudara, vaksin yang digunakan di Eropah bukan bererti hanya itu saja vaksin yang diluluskan WHO. Semua vaksin yang nak dipasarkan oleh negara-negara Pertubuhan Kesihatan Sedunia, China juga adalah ahli. Berarti China akan hantar sampelnya kepada WHO. WHO kata okey. Tapi WHO kata okey tak bererti semua negara akan gunakan. Semua negara akan kata you kena apply pula country to country. Dia hantar ke Malaysia. Maka bahagian regulatory perubatan Malaysia meluluskan. Berarti setakat ni Malaysia dah luluskan 3. Kita dah luluskan vaksin Pfizer yang digunakan, kita dah luluskan vaksin AstraZeneca yang digunakan, kita dah luluskan juga vaksin Sinovac. Kita sedang menunggu 2 lagi vaksin untuk kita luluskan. Pertama J&J, Johnson & Johnson yang akan sampai lambat sikit. Dan kemudian kita akan dapat Sputnik 5 juga akan sampai lambat sikit. Jadi ada 5 vaksin. Berarti semua vaksin yang digunakan pakai oleh negara-negara WHO adalah dalam senarai besar vaksin yang telah diluluskan WHO. Berarti kalau saudara suntik Sinovac, saudara boleh bergelak di seluruh dunia. Cuma ada sedikit klaus sahaja di mana Arab Saudi hanya mengiktiraf jemaahnya adalah jemaah yang mesti menggunakan Pfizer dan juga AstraZeneca. Tapi itu bukan klaus yang dikeluarkan WHO. Itu adalah peraturan domestik yang digunakan oleh Arab Saudi bagi musim haji tahun ini. Tapi dia tak menimbulkan banyak isu tuan-tuan. Kerana mereka yang kemudiannya akan menerima, katalah sekarang ni Arab Saudi tak mengesahkan lagi berapa jumlah orang yang dia terima. Dengan keadaan sekarang je, tiba-tiba Arab Saudi boleh mengatakan, sebab musim haji dah dekat tuan-tuan, sekitar 2 bulan lagi daripada sekarang. Sekiranya Arab Saudi mengatakan dia mengekalkan polisi yang tahun lepas, kerana waktu dia umumkan tu gelombang dunia belum dilanda lagi oleh varian India dan varian Afrika. Okey? Oleh kerana waktu itu Arab Saudi membuat pengumuman dia akan menganjur dan membenarkan jemaah haji datang daripada seluruh dunia. Dia tak namakan peratusan berapa banyak yang dia nak amalkan. Selalunya dia menerima 2.5 juta. Kalau dia turunkan kepada 10%, berarti ada 250,000 jemaah yang akan datang daripada seluruh dunia. Tetapi dengan adanya varian COVID, dengan adanya varian India di lebih 40 negara, saya mempunyai keyakinan bahawa Arab Saudi tidak akan membuka pintu hajinya tahun ini. Kalau dia buka pun syaratnya sangat ketat dan sangat minimal. Berarti kembali kepada apa yang dipanggil sebagai senarai VIP ya. Senarai terpilih. Kalau tahun lepas tuan-tuan, haji dilaksanakan dengan membenarkan semua warga negara asing yang berada di Arab Saudi saja menunaikan haji. Berarti mereka tak perlu terbang. Ada kota yang diberi pada rakyat Malaysia, ada kota yang diberi pada rakyat negara lain, tetapi mereka pada waktu itu mestilah telah bermastautin di Arab Saudi sebelum haji bermula. Jadi saya menjawab soalan saudara bahawa mengatakan Sinovac, kalau suntik Sinovac pun tak boleh bergerak di dunia, salah. Kerana Sinovac antara vaksin yang telah diiktiraf oleh WHO. Walaupun dia tak digunakan dalam pasaran Eropah kerana masalah geoekonomi dan juga geoekonomi lah. Berarti nak dia ekspornya jauh. Sedangkan Eropah mempunyai, gini tuan-tuan, Eropah ni dia untung sebab AstraZeneca adalah syarikat kerjasama, Pfizer adalah syarikat kerjasama US dan syarikat kerjasama Jerman. Kelangnya di Belgium. Bonus untuk dia orang. Syarikat yang kedua, yang paling besar, AstraZeneca dan Oxford University. AstraZeneca adalah di Amerika, Oxford University di London. Berarti dia juga adalah syarikat yang ada kaitan dengan Eropah. Jadi akses Eropah untuk mendapatkan bekalan vaksin jelas kerana mereka adalah negara pelabur dalam penghasilan vaksin. Sebab dia ada Jerman, dia ada Belgium yang menjadi kilang pengeluaran, dia ada United Kingdom. Okey? Amerika dia lagi untung sebab semua vaksin-vaksin yang hebat ni datang daripada Amerika. Pfizer adalah berpangkalan di Amerika, AstraZeneca berpangkalan di Amerika, Moderna AS berpangkalan di Amerika, J&J juga berpangkalan di Amerika. Kita ada satu lagi vaksin yang boleh diekspor, iaitu vaksin Sputnik 5 yang berpangkalan di Rusia. Tapi oleh kerana Rusia rakyatnya juga ramai, maka Sputnik 5 belum keluar. Sputnik 5 lebih banyak digunakan oleh suntikan domestik. Dan kemudian ada Sinovac. Kerana kes di China menurun dengan rendah kerana China hanya menerima kadar 2 dan jangkitan, 2 digit jangkitan bagi populasi 1.4 bilion rakyat dia, maka Sinovac dihantarkan dulu sebagai vaksin ekspor. Jadi jangan salah faham, dan kalau salah faham tak apa tuan-tuan, tapi kalau saudara sebarkan dengan mengata tak guna suntik Sinovac kerana Sinovac tidak diiktiraf sebagai Green Lane Community, itu fitnah. Itu fitnah. Okey? Ada soalan yang lain? Okey, dia nak tanya tentang
Satu, warga Hong Kong yang tolak vaksin. Saya tak jawab pun tak apa. Dia di Hong Kong. Kalau saya jawab pun dia jadi panjang dengan mengatakan apa kita nak mengatakan alasan bahawa kita juga nak tolak vaksin. Tuan-tuan harus ingat bahawa Hong Kong mengalami krisis ketegangan politik dengan China. Ini saudara boleh ingat sama macam kita sekejap ni. Vaksin pun dipolitikkan. Sama berlaku di Hong Kong. Kerana saudara tahu bahawa ketika COVID-19 melanda pada saya anggap awal tahun 2020. Saudara tahu kan adalah demonstrasi besar-besaran di China. Demonstrasi di mana demonstrasi besar-besaran di Hong Kong. Di mana penduduk Hong Kong sedang bangkit menentang campur tangan China dalam sistem politik otonomi Hong Kong. Okey, sistem politik otonomi Hong Kong. Saya menganggap bahagian yang tak nak divaksin ni adalah kalaulah dia tak nak per individu, itu adalah kes yang tak boleh kita ukur sebagai kes kenegaraan. Itu kes mentaliti macam kita lah. Orang tak nak. Kumpulan bumi lepeh, dia tak nak. Kumpulan yang percaya ni adalah agenda Yahudi. Kumpulan yang percaya bila suntik vaksin nanti dia akan lupakan agama. Kumpulan yang percaya kalau suntik vaksin nanti dia tak boleh mengucap. Kita anggap ini adalah kumpulan-kumpulan dangkal yang minoriti. Okey? Yang majoriti berada dalam teknikal di negara kita adalah kumpulan yang telah mendaftar. Yang kedua adalah kumpulan yang sedang mengalami literasi teknologi. Itu yang saya tengok lebih relevan untuk kita bincang. Macam ni tuan-tuan. Saya advise tuan-tuan, lupakan sekejap hal Hong Kong. Letak dalam fokus saudara, tuan-tuan, untuk melakukan apa yang saya kata, kalau tak boleh buat banyak baik, buatlah sedikit kebaikan. Okey? Kita kena terima hakikat berdasarkan kes di mana apabila 1.2 juta vaksin dikeluarkan untuk warga tua. Pertama kali option adalah mereka, tuan-tuan, mak ayah kita. Mak ayah, tuan-tuan. Mak saudara, tuan-tuan, pak saudara, tuan-tuan, orang tua. Ketika vaksin ini ditawarkan, telah berlaku satu insiden yang terlewat kita sedar. Sebab saya sedar kes ni kerana kalau saudara pergi ke Facebook Muhammad Razin Cik Mut, saudara nampak dan saya percaya ramai orang dekat situ komen menunjukkan mereka juga mengalami benda yang sama. Dan kemudian kami buat projek dengan ITBM. Rakan ITBM saya datang bagi tahu salah satu kenapa hari semalam dia tak begitu bersedia, hari yang John Bull datang tu tak begitu bersedia, adalah kerana ramai kawan-kawan dia yang bekerja tu sedang sibuk menguruskan ibu bapa di kampung untuk buat pendaftaran. Sebab ibu bapa yang dah mendaftar dalam MySejahtera masuk dalam MySejahtera untuk ambil vaksin AstraZeneca. Sedangkan AstraZeneca, kerana dia vaksin option, mereka terpaksa pergi ke www.vaksin.com.my. Jadi kecoh. Bila kecoh, brief dibuat melalui handphone, ramai yang tak boleh pick up. Maksudnya setelah diberi, mak tekan tu, mak tekan ni, mak tekan tu, ramai yang tak boleh pick up. Berarti orang tua-tua ni dia kata dia telah dilatih sekali je daftar dalam MySejahtera, tapi dia tak pandai nak masuk ke www.vaksin.gov.my. Saya rasa itu yang lebih patut kita ambil berat sebagai pengajaran. Bagaimana kita yang celik teknologi ni, cyber trooper segala tuan-tuan yang pandai naik status apa semua macam-macam. Kerana kita lebih fokus untuk berdebat tentang perkara-perkara yang tak perlu, iaitu apa kita panggil kebimbangan yang dibayangkan. Ingat Bot 25 kita ni sentiasa dirangsang oleh kebimbangan yang kita bayangkan. Menyebabkan kita tak ada masa untuk membayangkan realiti yang praktikal. Kita tak boleh nak fikir realiti yang praktikal. Sebab tu saya tanya dalam ni kan, kalau kita vote, saudara jawab ikhlas. Siapa yang mengalami gangguan imajinasi? Berarti tentang vaksin dan COVID-19 ni, saya lebih diganggu oleh soalan-soalan imajinasi lah bang. Saya tak jelas, saya jadi blur. Ramailah sebab tu saya dapat soalan macam ni. Berbanding saudara yang mengatakan bahawa saya sedar realiti fakta dan apa yang perlu saya buat. Saya sedar faktanya bahawa kita telah bersedia untuk melangkah masuk ke dalam kejenuhan dalam bakkan vaksin. Di mana vaksin akan dijangka masuk lebih banyak berbanding angka purata yang mendaftar dalam MySejahtera. Saudara sedar yang tu. Yang kedua, saudara ada kesedaran bahawa kekurangan pendaftaran ini tidak berlaku kerana gerakan anti vaksin bumi lepeh. Kekurangan ini berlaku adalah kerana ramai orang tidak memiliki akses dan kefahaman dan celik teknologi untuk mendaftar. Sebab kita kena faham tuan-tuan, mereka yang tinggal di pedalaman masih lagi menyumbang angka yang tinggi. Golongan yang berada di dalam urban dan suburban kebiasaannya adalah muda. Kalau dalam golongan, kalau saya belajar dulu dalam demografi televisyen tuan-tuan, kita akan panggil sebagai young traditional urban. Itu istilah TV. Saya tak tahu nak pakai dalam istilah stream. Saya pakai young traditional urban, young family traditional urban. Kita panggil. Majoriti yang berada dalam bandar dan sub-bandar adalah anak muda ataupun keluarga muda. Berarti mereka muda, mereka berhijrah ke bandar dan masih muda, ataupun mereka berkahwin dan membentuk keluarga muda dalam bandar. Ini yang ramai.
menjadikan orang muda yang berada di dalam kawasan rural, pedalaman sangat rendah. Sebab tu bila kita bercakap tentang teknologi MySejahtera dan kemudian teknologi itu pula berkepil dengan hal yang lebih complicated apabila www.vaksin.gov.my diperkenalkan, orang ramai tak dapat catch up benda ni, terutama mereka ada di rural. Saya beritahu pada saudara, ketika kawan saya datang semalam dan dia rasa sangat bersalah pada saya dia datang lewat kerana sepatutnya datang awal, tapi dia terpaksa buat banyak phone call nak selamatkan mak dia untuk dapat juga bit vaksin tu. Jadi dia kata dia call, panggil adik dia datang, dan jadi satu kesalahan dah pula tu, adik dia rentas sempadan untuk pergi kepada mak dia dan tolong daftar by manual sebab brief by phone tak dapat. Kemudian dia kata bila mak dia berjaya dengan mengatakan aku dah call anak aku ni, anak aku begini. Jadi ramai saudara mara dia pula daripada Kuala Selangor tu, tuan-tuan, kes ni di Kuala Selangor call dia. Jadi dia kata dia terpaksa buat satu dan adik dia terpaksa berlari pula satu rumah ke satu rumah untuk menolong mereka membuat pendaftaran bagi bidding tu supaya mereka ni berjaya berada dalam senarai yang menerima vaksin. Jadi saya ambil kes tu sebagai kes yang sangat klasik, berarti apa yang diposting oleh Razin Cik Mut berdasarkan pengalaman dia sendiri menguruskan ibunya di Kelantan, saya fikir ada 40,000 orang ibu bapa yang seperti ibu bapa Razin. Complicated. Okey, sebab itulah kadar pendaftaran di negeri-negeri yang kita panggil rural traditional Malay. Dahlah dia di pedalaman, dia traditional Malay. Maksudnya mereka bukanlah doktor yang berada di pengalaman, mereka bukan engineer, mereka bukan penjawat awam yang berada di pedalaman yang terdedah kepada penggunaan teknologi. Mereka adalah Malay traditional rural. Melayu secara tradisionalnya memang dah tinggal di kampung dan mereka tak terdedah kepada akses penggunaan digital dalam konteks saya kata tadi MySejahtera dan juga pergi pula kepada portal www. Saudara fikir itu lebih rasional untuk kita fikirkan, sebab saya tak mau sentuh apa yang saya panggil kata kenapa kita nak memikirkan masalah yang sebenarnya bukan masalah. Saya kata lebih baik kita memikirkan realiti yang sebenarnya menjadi masalah, iaitu ibu bapa kita, mak saudara kita, atau beginilah, buang perkataan adik-beradik kroni ini bunyi cakap macam politik je. Kita ambil secara general, warga tua di Malaysia yang tak mesra teknologi sedang berdepan dengan komplikasi. Mereka tak dapat menyertai community herd ni secara teknologi. Menggambarkan kita membayangkan bahawa akhirnya sebenarnya tak perlu pun ada ordinan, tak perlu wujudnya ordinan suntikan wajib bagi vaksin. Apa yang perlu wujud adalah menguatkan lagi rakyat Malaysia bagi memiliki kesedaran menjalankan kerja bantuan secara NGO ataupun secara ad hoc untuk menolong warga tua mendaftar. Kalaupun tak dalam option AstraZeneca, ni 6 juta lebih yang akan datang, 6.8 juta Sinovac yang akan masuk pada hujung pada awal bulan Jun nanti, tuan-tuan. Kesianlah kalau sekiranya pada waktu yang sama masih ramai lagi mereka yang tak dapat mendaftar kerana mereka tak tahu bagaimana menggunakan aplikasi MySejahtera. Itu je soalan yang saya ambil ni, sebab kita belum pergi Palestin ni, saya dah 50 minit dah. Okey? Ada soalan lagi yang relevan? Relevan saya jawab. Cuma tanya dekat saya, Hong Kong tak nak tu, tuan-tuan, buat apa nak kena pening, tuan-tuan? Biarlah dia mati di Hong Kong, tuan-tuan, dikebumikan cara Hong Kong. Yang penting, tuan-tuan, adalah yang ada dekat tempat kita ni. Berarti kalaulah sebahagian besar daripada kita ni, kalaulah sekarang 40% orang yang mendaftar dalam MySejahtera, kita pergi dan suntik. Okey, kita pergi dan suntik, settle. Tapi negara tak boleh gazet zon hijau. PKP akan dipanjangkan lagi kerana angka jangkitan yang tinggi. 2.8 juta orang akan kehilangan 2.8 juta orang ni apa yang kita selamatkan sekarang ni akan terus terpaksa diselamatkan, dan pada waktu yang sama 60% yang tak daftar lagi ni akan terus saja mengalami jangkitan. Saya tak mau kata mati, dijangkiti kerana mereka tak berada dalam senarai yang akan divaksinkan. Jadi proses imuniti vaksin ni akan gagal. Proses untuk membentuk komuniti kebal vaksin akan gagal. Tuan-tuan dan puan-puan, Eropah melalui gelombang maut yang sangat dahsyat. Malah vaksin yang dianggap karma ke atas masyarakat Eropah yang sangat dahsyat pada bulan April sampai bulan Oktober tahun lepas. Tapi hari ini United Kingdom berjaya menurunkan angka kematian daripada 1,000 secara purata 1,000 kepada 3 sehari. Ini saya tunjuk data ni. Yang di-share ni data dia. Saya tak sempat share dengan Mahfuz, saya tunjuk dengan saya. Ini data later, saya nak on air tadi je baru kawan share kan. Saudara tengok graf data tu. Sebab tu kalau saudara tengok perlawanan terakhir bagi semua mereka kelab-kelab yang bertanding dalam EPL, kan penonton masuk lebih ramai berbanding 2 bulan sudah tak ada penonton.
Malah final yang akan berlaku dalam UCL nanti, yang akan diadakan di Portugal, Eropah akan membuktikan kepada dunia bahawa mereka telah memulakan kehidupan baru di mana aktiviti sosial termasuk sukan akan kembali pulih dan menampakkan harapan yang cerah bagi musim yang seterusnya. Kerana musim panas ni, jadi bila bermula Ogos nanti season baru, ada potensi Eropah akan memulakan dengan keupayaan kapasitinya 40% penonton kembali ke stadium. Kerana mereka melaksanakannya. Kerana mereka berusaha ke arah tu. Itu je lah saya bagi tahu, kata yang membezakan kita dan mereka adalah kita mempunyai banyak sangat mitos dan gangguan. Macam ni lah tuan-tuan, sebab kita banyak cerita hantu, kita imajinasi banyak. Saya boleh bagi tahu kepada saudara lah, ini macam jenaka sikit lah. Siapa di sini pernah melihat hantu? Siapa yang pernah nampak hantu, dia tak akan takut hantu seperti orang yang membayangkan hantu. Sebab hantu yang betul-betul kita tengok, 4 kali, 5 kali kita tengok, dia tidaklah seteruk hantu yang sebenar. Saya pernah tengok hantu, saya pernah tengok hantu raya dekat pokok Janjarum waktu saya mancing di kolam. Siapa yang pernah main kolam mancing di Batang Kali? Lake Pond Batang Kali tu. Siapa yang pernah main kolam mancing tu? Pokok Janjarum tu. Saya mancing dan tengok. Saya takut hantu tuan-tuan. Tapi pada waktu tu kerana excited, kerana rohu waktu tu semua rohu 4 kilo, 5 kilo makan malam. Bila hantu raya tu keluar tuan-tuan, berdiri dengan mata dia warna merah, saya boleh cakap dia, saya nak mancing je. Saya sebenarnya takut hantu. Tapi sampai sekarang kalau orang cerita dekat saya, dengan pengalaman saya 4 kali tengok hantu tuan-tuan, saya boleh membayangkan imajinasi tentang hantu itu lebih menakutkan daripada jumpa hantu yang sebenar. Itu paling dekat lah saya mancing. Siapa yang tahu kolam tu, siapa yang kaki mancing tahun 2002, 2003 akan tahu. Itu Batang Kali punya kolam yang paling top. Sebab dia ada rohu dan dia ada kak rumput. Waktu belum datang lagi era kita main patin mekong, kita main patin caw peraya. Memang kita main ikan kap. Dia main. Dan saya pernah mancing satu malam tinggal seorang. Kolam tu kan tutup pukul 10. Tapi sebab saya baik dengan owner dia saudara tak tahu, adalah toke ikan dekat pasar Borong Selayang. Dia benarkan saya mancing. Jadi malam saya mancing tuan-tuan, memang pokok Janjarum tu sebelah tu je. Dan memang sah hantu raya, mata dia merah. Dan dia berbunyi seperti kerbau. Betul seperti kata, saya tengok semua tapak kaki dia, betul-betul seperti kaki kerbau. Hitam. Tangan dia panjang sampai ke lutut. Tapi oleh kerana saya excited, sebab itulah time ikan 4 kilo makan malam. Lepas naik 4 kilo, naik 4 kilo. Saya ni penakut tuan-tuan. Tapi oleh kerana tarikan ikan, saya cuma boleh kata, saya toleh dan tengok, dia kata aku nak mancing je. Saya mancing. Ni lillahi ta'ala, pengalaman saya melihat hantu itulah yang paling buruk. Yang 3 kali itu hantu biasa-biasa je. Dan taklah setakut kita membayangkan hantu. Sebab tu saya kata dalam mitos orang Melayu, kalau imajinasi, kerana kita dilatih untuk berimajinasi, maka kita melupakan fakta. Di mana setiap kali kita tengok benda yang menakutkan tentang penyakit atau tentang apa pun, kita akan membayangkan imajinasi. Sebab tu tuan-tuan, sampai sekarang banyak kes kematian berlaku kerana ada ibu bapa masih menganggap bahawa mengambil dos air tulang belakang adalah punca kematian. Jadi setiap kali doktor-doktor yang saya jumpa hari ini, dia bagi tahu kata dah 4 generasi dah. Dah 4 generasi doktor di Malaysia mengalami masalah di mana keluarga tidak membenarkan mengambil air daripada tulang sumsum. Kerana sebenarnya bahagian yang paling tepat untuk melihat gangguan saraf, sama ada jangkitan atau apa berlaku terutama di bahagian otak, sumber utama adalah mendapatkan dos daripada tulang sumsum. Sampai sekarang tuan-tuan, kematian dan segala macam kematian terbiar begitu saja. Secara penyakit dan orang menderita di atas katil, menderita dengan lebih teruk. Kerana mitos mengatakan ambil air daripada tulang sumsum akan menyebabkan kelumpuhan. Tak ada sainnya pun tuan-tuan. Dan kalau jumpa doktor kata ini masalah 4 generasi. Dah 4 generasi dah orang Malaysia masih belum boleh membuang mitos dengan mengatakan air tulang sumsum adalah rujukan terbaik bagi menepasti penyakit. Tetapi ramai yang mengatakan bahawa pengambilan air tulang sumsum akan boleh menyebabkan berlaku kecacatan kekal. Saya habis dekat tu je. Saya tak tahu kita boleh pergi Palestin atau tidak, tapi malam ni tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan rehat sekejap. Saya ada jemput seorang rakan, saudara Ahmad Syukri Abdullah, juara deklamator puisi Hari Kebangsaan 1995. Dia rajin di pentas-pentas baca puisi, dia mesej saya. Kerana selalu saya carry story Palestin, tapi malam ni saya up balik story COVID. Jadi Syukri dia nak baca, dia kata dia sentiasa, dia pusing satu rata tempat lah tuan-tuan, orang dah baca puisi banyak. Jadi dia ada kumpulan puisi mengenai Palestin yang dia nak contribute dan baca. Jadi malam ni dia akan baca, dan lepas tu saya okey je, sebab malam ni Sheila, saya dengan Amy je ada masa. Lepas ni kalau nak stream Palestin, kita akan stream Palestin. Saya tak ambil sekarang kerana saya bagi laluan berehat sekejap tengah hot isu ni.
Kita cool down, saudara stay, jangan ke mana-mana. Lepas tu saya upgrade pada saudara tentang Palestin, terutama soalan mengenai caretaker, iaitu kerajaan Benjamin Netanyahu dari Parti Likud. Yang ada sekarang adalah kerajaan yang hanya memenangi 31 kerusi daripada 122 kerusi. Berarti dia adalah bukan kerajaan majoriti, kerajaan baru tak dibentuk. Kesan daripada pilihan raya bulan Mac yang lalu, tuan-tuan, kerajaan yang ada dalam Israel sekarang hanyalah kerajaan caretaker, di mana Presiden telah menawarkan kepada Benjamin Netanyahu untuk mencari rakan gandingan untuk mencukupkan 61 kerusi. Benjamin Netanyahu gagal. Maka Benjamin menang 31. Dia orang ada lebih 12. Mahfuz bagi draft tu sekejap, Mahfuz. Sebelum saya brief, senarai parti-parti yang menang pilihan raya berdasarkan aturan kerusi. Di mana kerusi Parti Islam tu, Parti Ram, dan Parti First List tu ada 10. Parti First List menang 6 kerusi, Parti Ram menang 6 kerusi. Itu adalah kerusi 10 kerusi yang dipegang oleh Parti Islam. Kerana Palestin adalah, kerana Israel adalah sebuah negara yang ada 9.2 juta orang penduduk, dengan 1.9 juta adalah penduduk Islam. Parti yang kedua tu, Yes tu, yang saudara tengok dekat situ, dia menang 17. Dia juga telah ditawarkan oleh Presiden Israel untuk membentuk kerajaan. Dia pun gagal. Lepas saja sesi ini saya akan brief politik Israel. Dan apa jangkaan saya, di mana saya menjangkakan bahawa akan timbul lagi berbagai pergeseran sehingga Benjamin Netanyahu boleh menggunakan period darurat ni untuk menambah sokongan politik sebelum dia mengumumkan pilihan raya yang baru. Sebab dalam tempoh 2 tahun dah ada 4 pilihan raya. Dan 4 pilihan raya yang dijalankan sejak 2019 hinggalah yang terakhir pada Mac 2021, tak ada parti yang berjaya memenangi kursi majoriti. Bila tak ada, dia buat kerajaan campuran, akhirnya mereka pecah. Syukri, ready, Kri? Masuk dah, Syukri akan pakai space ni saja, tuan-tuan. Saya dah ada studio baru, tapi kita akan gunakan bila ada guest saja. Cuma untuk stream biasa ni, saya tak pakai studio baru lagi. Ada sebelah ni, kalau saudara nak tengok, kamera boleh pan nanti. Saya sebut Cikgu Syukri untuk jemput baca sajak, kemudian saya akan datang dan stream untuk saudara faham pula kedudukan politik di Israel, dan dengan kedudukan politik yang ada, apa ancamannya kepada rakyat Palestin, kerana parti-parti seperti parti Benjamin Netanyahu Likud akan terus menggunakan isu kontroversi dengan Palestin untuk mendapatkan undi daripada kumpulan ultra secular nationalism Yahudi. Cikgu baca, Cikgu. Okey. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Zainal Rashid Ahmad. Dari buku Di Kertas Di Pentas terbitan ITBM, saya petik puisi berkaitan dengan solidariti kepada rakyat Palestin. Kencana lara di bumi Palestin, yang terakam dalam album Tamadun Bangsa ialah kerakusan, kekejaman syaitan durjana, menggenggam pisau kuasa, menyiat-nyiat peradaban, merayakan pesta pembunuhan, melapah tubuh, menghirup rakus darah daripada mangkuk sejarah. Di bawah Lazuardi terluka, anak kecil berwajah bungkam itu menghitung lagi satu demi satu nama setiap saudara dan tetangga yang sudah pergi dilumati bumi. Dengan wajah penuh berparut dan bibir yang merekah, dia menghafal lagi surah demi surah sejarah perjuangan dan kematian bermakamkan nisan dari Firdausi. Yang terbaca adalah bahasa luka dan sengsara mangsa-mangsa tanpa dosa diintai maut di rahang senjata, mengutip kecayan nyawa, dijajah harganya di pasaran antara bangsa. Dengan sepasang mata lesu, anak kecil berwajah bungkam itu termangu di sudut bangku kehidupan sambil menatap wadi maut yang berkocak di tebing hayatnya.
Sengketa yang mengamuk di bumimu Palestin adalah duka perang yang membelenggu sebuah peradaban riwayat kemanusiaan, adalah sebilah belati ngeri yang liar merobek-robek mangsa tanpa mengenal makna simpati, adalah rahang algojo yang berabad-abad dahagakan darah, adalah kesaksian bagi sekian pengkhianatan. Palestin, nyawamu menggelepar lagi, mengecamukkan mimpi dari ranjang hayat yang lara ke dunia lena yang ngeri. Perang menyengat tanah, perang menggigit langit, perang memamah makna sejarah, perang meludah piagam ketamadunan. Dari album kotamu terakam bangkai-bangkai harapan yang makin membusuk. Arti perdamaian yang tersekat di kelangkang PBB bagai sebuah pasar gelap yang senyap-senyap menjajah ketulan nyawa milik warga tak berdosa. Yang tersisa adalah doa umat teraniaya disambut gema seluruh pelosok dunia, mengutuk dan mencela, menzahirkan kebencian tanpa sepicing pun dipedulikan. Malam ini, kuntum-kuntum akasia gugur menimpa kaca jendela. Bintang-bintang meratap di langit terbuka. Angin melenturkan duka dunia ke bukit-bukit tak bernama. Dan anak kecil berwajah bungkam itu terus berdoa, memohon agar dunia mengembalikan manusia ke rumah kemanusiaannya. Mari kita tanyakan kepada mereka, adakah mendengar kabar pembunuhan sama nikmatnya seperti mereguk segelas whisky? Apakah tragedi genting Gaza harus dibiarkan menjadi iklan perang di kaca TV? Ayo, tanyakan kepada mereka, apakah tidak terlalu hina membiarkan kezaliman dan penganiayaan berlangsung pada zaman yang penuh peradaban? Di Palestin, cuaca tak lagi mengirim makna. Musim tak lagi membawa petanda. Bau peluru takkan lebih busuk daripada mulut musuhmu. Hari ini, loceng yang bergema di menara dunia adalah keriutan tulang temulang warga murbamu. Kencana yang bangkit dari hanyir darah dan merah luka, dari lelah langit dan bumi yang diperkosa, adalah jihad perjuangan susur galur keturunanmu. Takkan ada selamat tinggal. Takkan ada arti kekalahan. Kerana kalian sudah memilih perjuangan meski menempuh galang penderitaan. Dan di sini, dengan iringan lafaz janji maknawi, kami kibarkan 1000 panji nurani bersama laungan sumpah ikrar persaudaraan atas nama keagamaan dan kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Cikgu Syukri, Ahmad Syukri Abdullah daripada Deklamator. Persatuan Deklamator. Persatuan Deklamator. Okey, Persatuan Deklamator Malaysia. Tapi hubungan saya dengan dia peribadi. Sampai pagi dia mesej untuk bagi tahu kata dia ingin menyumbang sedikit bacaan sajak untuk Palestin.